La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'allu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wan naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Ad-Durrus Samin, sehinggalah perkataan dia maka erti sebab itu maka erti sebab itu iaitu ma yalzamu min wujudihi al-wujudu wa min adamihi al-adamu li zatih. Iaitu gapo dia maksud sebab nah kita mengaji dah hukum wad'i ni ada 5 syarat sebab sah manik gapo dia nah syarat sah fasik. Jadi maksud sebab itu barang yang lazim daripada wujudnya barang itu. Sebab itu wujud musabbabnya. Apabila ada sebab maka adalah musabbabnya. Yakni apabila ada sebab maka sahlah ibadat tu. Kalau cukup sebab dia Dan daripada ketiadaan sebab, ketiadaan musabbab. Benda yang disebabkan. Bagi zatnya seperti gelincir matahari. Contohnya gapo dia maksud sebab, iaitu contohnya gelincir matahari. Gelecoh matahari umpamanya nisbah kepada wajib sembahyang zuhur. Wajib sembahyang zuhur apa? Jika berlaku sebab-sebab dia. Sebab wajib sembahyang zuhur iaitu gelincir matahari. Selagi mana tak gelincir matahari tidak wajib sembahyang zuhur. Tidak wajib sembahyang zuhur. Begitu juga tenggelam matahari menjadi sebab kepada wajib sembahyang maghrib. Maka apabila ada sebab tenggelam matahari ataupun gelincir matahari, maka adalah musabbab, yakni sahlah musabbab dia. Yakni ibadat sembahyang zuhur itu sah jika ada sebab dia, gelincir matahari. Dan sembahyang maghrib sah jika terbenam matahari. Maka lazim daripada peroleh gelincir matahari. Apabila gelincir matahari wujud zuhur, wajib sembahyang zuhur. Cuma apabila akhir zaman katanya Nabi, 1 hari bersamaan dengan setahun. Apabila Dajjal mari 40 hari saja. Dajjal memerintah dunia selama sebulan lebih sahaja. 40 hari. Tetapi hari pertama
seperti setahun. Lamanya. Ada ulama kata terasa lama kerana di dalam azab. Maka hari-hari itu terasa sangat lama. Ada riwayat kata ya, hari pertama pemerintah Dajjal maka terlalu lama seperti setahun. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, lagu mana nak semaya? Kena gelicir matahari tak semaya hangpa. Pas apa? 6 bulan baru semaya zuhur. 6 bulan pula semaya asar pula. Dah setahun. Misal contohnya. Lagu mana hangpa nak semaya? Maka Rasulullah kata apabila akhir zaman kena kira, kena hisap. Misalnya jarak di antara subuh dengan zuhur cuma ni. Zuhur dengan asar masa ni. Asar dengan maghrib, maghrib dengan isya, isya dengan subuh kena jarak. Maka kira lagu tu lah. Sekalipun matahari duk cacar pun kena semaya isya. Walaupun matahari subuh lagi, kena semaya asar dah. Kena semaya maghrib, kena semaya gapo. Sebab apa? Akhir zaman. Hari kedua seperti sebulan. Hari ketiga seperti seminggu. Tu. Dajjal mengata. Yang mengata tak lama. 40 hari tapi yang mengata Allah Rabbi. Wajib semaya zuhur apabila gelincir matahari berlaku sebabnya gelincir matahari maka wajib semaya zuhur. Dan lazim daripada ketiadaan zawal yakni gelincir matahari. Apabila tidak ada gelincir matahari, ketiadaan wajib semaya zuhur. Tak wajib semaya zuhur. Supaya ni kita nak semaya subuh, tak sah hukum dia. Kerana apa? Tak masuk waktu dia. Bahkan kalau orang engkar semaya subuh lah ni. Orang semaya subuh lah ni dia engkar. Tidak jadi kafir sebab tak masuk waktu lagi. Tak masuk waktu subuh lagi. Benda yang tidak wajib atas dia kalau dia engkar tidak jadi kafir. Maya subuh tak wajib atas hamba. Sungguh engkau tak masuk waktu subuh lagi. Tapi kalau dia engkar waktu hak wajib hak masuk sekarang barulah jadi kafir. Maka apabila tidak ada gelincir matahari zawal maka tidak wajib semaya zuhur. Nisbah tilik bagi zat sebab tu. Tak suruh tengok menggongol lain lah. Tengok kepada diri tu saja. Tengok kepada sebab tu saja. Kalau kita tengok pada faktor lain, syarat kau gapo dia hak tu jadi tak sah juga kadang-kadang. Tapi kalau kita tengok pada diri dia, maka apabila gelincir matahari, wajiblah semaya zuhur. Tak suruh tengok bab lain, bab manik, bab gapo dia, tengok waktu saja. Dan adapun dengan kita tilik kepada yang lain daripadanya, daripada sebab, maka terkadang didapat gelincir matahari, maka tidak wajib semaya. Kadang-kadang sebab ada dah tapi tak semaya zuhur juga. Tak wajib semaya zuhur juga, ya. Gelincir dah matahari ke? Sebab masuk dah. Betul. Sebab tu betul dah. Kalau kita tengok kepada sebab saja memang betul dah wajib semaya zuhur. Tapi ada benda lain pula kena tengok. Syarat ke apa dia? Apa dia? Kerana apa tak wajib? Kerana ketiadaan syarat. Tak ada syarat dah pula. Maka kadang-kadang masuk sebab dah syarat pula tak cukup, maka tidak wajib. Iaitu berakal. Contohnya, orang tu gila, maka tak wajib semaya. 10 tahun gila, tak wajib semaya. Apabila tak wajib semaya, wajib qadha. Tak wajiblah qadha sembahyang dia 10 tahun tu. Kalau orang tu gila 10 tahun, tak puasa 10 tahun, 10 kali Ramadan, wajib kena qadha. Tak wajib kena qadha sebab dia gila. Puasa tu sendiri dia tak wajib dah. Gelenya nak qadha lagu mana? Bukan benda. Hak dia sendiri, puasa tu sendiri tak wajib dah. Macam mana nak qadha? Pas orang qadha tu, orang qadha tu kalau puasa wajib atas diri dia, semaya wajib atas diri dia, dia tinggal, maka wajib bagi dia qadha sembahyang. Atau sebab ada manik, atau sebab ada manik, ataupun kerana, sebab ni kerana lah. Bukan kata sebab bahar tu. Kerana ada manik, ada benda yang menghalang pula. Gelincir dah matahari tak wajib semaya lagi. Ya, kerana ada manik pula. Gapo dia manik? Iaitu hek pula. Mari hek, gelincir matahari dah wajib semaya zuhur. Wajib lagu mana? Kawan ni ada manik. Benda yang menghalang daripada sah ibadat.
Dan erti sah gapo dia pula? Kita dok kata ibadat demo sah dak? Ibadat ambo di sah ke dak? Sah ke tak sah? Gapo dia maksud sah? Sahih kok. Sah ni maknanya sahih lah. Sehat. Iaitu gapo dia maksud sah? Ma yata'allaku bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi ma yata'allaku bihi an-nufuzu wa yu'taddu bihi. Gapo dia maksud sah? Ibadat tu dipanggil sah, barang yang bergantung dengan dia, dengan barang itu lulus. An-nufuz makna dia lulus. Dan dibila dengan dia yu'taddu, dikira. Beza gapo dia lulus dengan dikira? Lulus ini kalau bab jual beli. Yu'taddu pula bab ibadat. Kena tulis itu. Bab apa? Ibadat ni sah. Okey, sah lah. Semaya ni sah. Okey, beres sah. Maka apabila semaya ni sah, dia tak ada nak mengesahkan benda lain dah. Dia panggil dikira. Ibadat ni sudah dikira. Apa maksud dikira? Yakni sudah sah. Apa maksud sah? Okey, luluh dah. Bukan luluh. Cukup dah untuk dia. Dikira dah untuk dia. Manakala dalam bab jual beli, dia kena ada perkataan nufuz. Apa maksud nufuz? Beza apa dia? Jual beli itu sah dan dia menyebabkan benda yang dijual tu jadi halal. Tengok beza. Kalau ibadat diri dia saja cukup dikira dah. Yang tadu biar dah. Manakala nufuz pula, jual beli itu sah dan barang yang dijual itu menjadi halal. Asalnya kita tak boleh ambil barang orang. Tetapi apabila berlaku jual beli yang sah, yang nufuz, yang lulus, jual beli itu sah dan barang yang dijual juga jadi halal. Dia panggil diri dia halal dan dia menghalalkan benda lain. Itu dia panggil nufuz. Maka erti batil pula gapo dia? Batil. Ataupun batal. Iaitu ma la yata'allaqun nufuzu wa la yu'taddu bihi. Barang yang tiada bergantung dengan dia lulus. Ibadat ni tidak lulus. Ibadat ni tidak sah. Jual beli ni tidak sah. Dahlah dia tidak sah. Dia tak boleh menghalalkan jual beli lagu ni. Tak menyebabkan barang yang kita ambil itu jadi halal. Dia panggil. Dan tiada dibilangkan dengan dia dalam bab ibadat. Puasa ni tidak sah. Seperti sembahyang umpamanya, maka yang sah itu barang yang melengkapkan segala syarat dan rukun. Cukup syarat, cukup rukun, maka ibadat contohnya sembahyang jadi sah. Dan batal apabila ketiadaan suatu syarat daripada beberapa syarat atau ketiadaan satu rukun daripada beberapa rukun. Maka ibadat tak jadi sah kalau tak ada syarat, kalau tak ada rukun, tak ada gapo. Itu maksud dia. Wal hukmul adi, dan hukum adat. Ni kena mengaji biar faham ni. Jangan duk buat jenera, jangan duk ngoya, jangan duk koya alim, jangan duk koya wali kutub kau gapo. Ahwa mari tiba-tiba tengah mengaji, setan iblis belaka-laka. Apabila mengaji kena tupu kepada pengajian. Jangan duk koya jadi wali, koya jadi artis, koya terbang ke langit, tu setan belaka mengganggu kita nak jadi alim. Ya kaedah dia lintasan baik ketika buat baik itu adalah nafsu. Lintasan baik ketika buat baik itu adalah nafsu. Kita dok tengah mengaji molek-molek, mari lintasan nak terbang ke langit, nak jadi ikhlas, nak gapo. Setan iblis semata-mata. Kekalkan dulu buat ibadat tu sudah, baru tukar. Kadang-kadang kita dok tengah semaya, kabar-kabar telitah, kalau aku baca Quran ke molek. Ingat,
Lintasan baik. Ketika kita buat baik dah, maka lintasan itu bukan daripada Tuhan. Itu adalah yang mari lintasan itu nafsu ataupun syaitan. Tujuan dia apa? Supaya kita ninggalkan kebaikan yang kita duk buat sekarang. Kita duduk mengaji molek-molek, yang lintas nak jadi wali pula. Wali tu nak jadi wali tu bukan kerana Allah dah tu, kerana nafsu. Jadi masa mengaji, perhati molek-molek. Gapo dia masuk syarat, gapo dia masuk sebab, gapo dia manik, gapo dia gapo. Gapo dia hukum syarak, gapo dia hukum adat, kena faham. Orang tua dulu, baba mix lagi dulu dia kata, kita kalau nak mengaji ni, ngaji sekali sudah. Banyak lagi kitab kita nak baca. Ulama karang kitab beribu putih. Berpuluh ribu, ratus ribu jilid. Maka kalau dok main kitab ni pacerah, siapa dia nak baca kitab lain. Jadi ngaji ni pakai ngaji sekali ya, pakai kira faham dah. Pakai tak payah dah mengaji dah ulang kitab ni, tak payah payah dah. Lagu tu. Maka kena fokus, kena perhati. Nak jadi ahli ni bukan mudah. Nak faham satu-satu masalah ni bukan mudah. Kalau kita tak bersungguh, maka ilmu ni antara benda yang paling kedekut atas muka dunia adalah ilmu. Ilmu ni kalau kita wis seluruh usaha kita, kesungguhan kita, maka dia wis sikitlah kita ilmu. Ilmu ni kalau kita wis semua kesungguhan kita kepada dia, maka dia akan wis sikitlah untuk kita habuan. Tetapi kalau kita tak bui sikit, kita wis sungguh dah, tapi ada sikit kita tak bui ke dia, dia tak bui langsung. Itu perangai ilmu. Satu benda yang sangat sukar dan payah. Wal hukmul adi, masuk kepada hukum adat pula. Ni siapa tua pun tak faham hukum adat. Hukum akal pun betul katake. Jadi ustaz, jadi tok guru orang pun betul katake lagi. Jadi doktor, jadi profesor, master, dekan fakulti, rektor, jabatan syariah, jabatan usuluddin dan falsafah. Dia pun tak faham hukum adat. Tak faham apa putung kayu. Nampak macam profesor Madya, profesor dah kecek. Sopo ngau orang tak mengaji sekolah. Apa? Tak sing ngaji. Tak faham masa mengaji. Pintar kalau tidak dibimbing dengan ilmu, otak semata-mata kalau tidak ada panduan ilmu, otak tu akan sesat. Kepintaran dia maka digunakan. Ya guna bejok dia, nya syarah bejok berak orang nampak profesor syarah lagu ni. Nampak macam betul. Salah rupanya. Apa? Tak faham masa mengaji. Orang tua panggil mengaji makan robah. Orang duk mengaji duk kekeh robah. Otu bodoh pak tua. Al hukmul adi, hukum adat pula. Ni orang pening belaka ni hukum adat, hukum syarak, hukum gapo. Wa isbatur rabti baina amrin wa amrin wujuda au adaman biwasitati takarruri ma'asih hati takhallufi wa adamit ta'siri ahadihima fil akhari albattata. Baris tu kena bubuh. Kalau boleh baca dah tak payah baris, tak payah baris tak apa dah. Moga bisa dah nahwu dalam otak ni. Nahwu ni satu masalah, ngaji nahwu saja tu pecah kepala dah. Ada seorang orang alim di negeri Kelantan. Dia ni anak murid kepada Tok Guru Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Soholah dia Tok Pekoh lah antara negeri Kelantan, Tok Pekoh negeri Kelantan. Antara kita anak kalau nisbah pada hamba ni paling hamba minat mengajar pekoh dia sedap semua. Tak ada lah orang mengajar pekoh paling sedap sekali hamba rasa. Dia lah. Dia kata hamba pernah pergi ziarah dia. Tanya dia pengalaman dia belajar dengan Tok Guru Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Dia kata hamba mengaji sebentar ya dengan Tok Guru Haji Abdullah Tahir Bunuk Payung. Ngaji sing 5 tahun. Ngaji PE 5 tahun. Ngaji harah 5 tahun, ngaji ibarat kitab
5 tahun, 20 tahun. Ising saja ngaji 5 tahun. Kita ngaji nahwu 5 tahun. Dia ngaji ising saja 5 tahun. PE saja ngaji 5 tahun. Kita ngaji sorah. Dia ngaji PE saja. Oh, lagu mana nyobah. Harah ngaji 5 tahun, harah saja. Kita habis huruf ngaji 5 tahun. Akhir sekali uslub kita, ibarat kita. Semua kita boleh baca belakang. Kita bukan mengaji nahwu 5 tahun. Semua pelajaran ngaji 5 tahun. Ngaku pakar wali kutub yang terakhir. Pentasheh mutakharrij ke huruf. Jo tasheh, jo takhrij hadis paling masyhur lebih daripada Bukhari Muslim lagi. Aling semua ilmu. Ilmu gapo dia hamba tak boleh syarah belaka. Ngaji 4 tahun. Ngaji gapo? Semua ilmu hamba ngaji dalam masa 4 tahun. Kawan ni ngaji 20 tahun. Ising PN harah baru. Terkejut hamba nak tanya. Malah nak tanyalah kitab lain. Dia pesan ngajarlah, pegailah kitab Fathul Mu'in. Syarah paling sedap sekali I'anatul Talibin 4 jilid. Baca hak itulah. Dia kata sangat i'anah kepada talibin. Sangat menolong sungguh kepada pelajar. Kitab fiqh I'anatul Talibin. Orang tua dulu pesan 2 kitab mu jangan tinggal. Kalau boleh bubuh dalam kereta. Duduk semacam dengan kitab ni, belek semacam hafal kitab ni. Kalau kitab fiqh I'anah Talibin 4 jilid, so lagi kitab hikam. Jangan tinggal 2 ni. Fiqh tasawuf. Fiqh saja tak boleh juga. Teh sauk ni kena ada juga. Teh sauk jaga-jaga. Kena pegang kitab tu. Dalam banyak-banyak kitab, I'anah paling sesuai. Orang tua dulu kalau nak ngaji jadi tok lebah lah. Bukan nak ngaji tok guru besar. Jadi sekadar pala teloh kepada dia mesti kena cekak I'anah Talibin. I'anah Talibin ni boleh kata hampir semua soalan. Orang duk nanya, duk main dalam kitab tu ya. Pesannya Tok Guru dia ambil kata 2 kitab mu kena pegang semacam. Hasyiah Bajuri ala Ibnu Qasim. So patu I'anah Talibin. Ia kalau tak ada dalam ibarat kitab ni, ada dalam kitab ni. Tak ada dalam kitab ni, dia ada dalam kitab ni. Jadi pok dia pegang 2. Bajuri dengan I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni orang Mekah. Abu Bakar Syata ni orang Mekah. Maka pendapat dia cenderung kepada Ibnu Hajar. Maka hukum adi pula. Hukum adat ke apa dia? Apa maksud hukum adat? Hukum adat. Kita kecek menurut adatnya lah. Adat ke apa dia? Adat ni ke apa dia? Beradat ke? Maksud berakhlak ke? Ke apa dia? Maksud hukum adat, hukum berakhlak ke? Ke apa dia? Adat ni ke apa dia? Dia kata hukum adat itu, iaitu kita isbatkan. Kita sabitkan. Kita tetapkan satu benda. Kita tetapkan tambatan. Hubungan. Tambatan ataupun hubungan antara satu pekerjaan dengan satu pekerjaan. Pada wujudnya pekerjaan itu atau adamnya tiadanya pekerjaan itu. Kita sabitkan satu benda dengan satu benda. Ini sebuah ini sebuah ada, ataupun kita sabitkan satu benda dengan satu benda pada tidaknya ataupun tak adanya. Dengan menengahi, kita tahu mana jawapan itu ada atau tak ada, menengahi dengan perantara berulang-ulang. Benda ni dia biasa berulang dah. Contohnya makan nasi apabila adalah makan nasi. Ada dengan adanya kenyang. Apabila ada makan nasi, maka adanya kenyang. Awak tahu mana apabila ada kenyang, apabila ada makan nasi? Sebab benda ni berulang. Bagi ni sebuah hamba pun, memang hamba makan nasi, tiap-tiap kali hamba makan nasi, dia jadi kenyang. Orang lain pun hamba tanya lagu tu juga, maka benda ni berulang-ulang. Maka dipanggil hukum adat. Ada dengan ada. Tak ada dengan tak ada. Ada dengan tak ada, tak ada dengan ada. Ada pak tambah teh, pak hubungan. Benda ada jadi ada, benda tak ada jadi tak ada, benda tak ada jadi ada, benda ada jadi tak ada. Gitu. Serta sah, tetapi sekalipun dia berulang semacam,
tetapi sah yakni boleh berlaku. Sah ini maknanya sah ini, tetapi sah yakni boleh berlaku bersalah-salah. Yakni kalau kita makan nasi memanglah biasanya kenyang, tapi kalau tak kenyang boleh berlaku. Ya boleh berlaku. Ada orang dok makan nasi tak kenyang pas sudah. Nah. Macam-macam kita dengar cerita-cerita, ada orang makan nasi kau lapar. Makan nasi kau lapar, siapa pecah perut dia. Hilang lapar dia, tak hilang lapar dia. Tak hilang dahaga dia. Antaranya cerita hak sohonya Sayyidina Husain apabila dia nak dibunuh, apabila dia dikepung di Karbala, satu tempat dekat dengan negara Iraq tu, maka dia dikepung, keluarga dia nak dibunuh. Maka apabila dia tengok musuh dia itu semakin rancak nak bunuh sungguh rupanya, hangpa ingat wak lolok, maka dia akak anak dia kecil Dia kata, budak ni cakap nak bunuh dia. Dia akak lagu tu ada orang panuh anak dia. Hak kecil bersatu. Maka dia doa kepada orang hak panuh tu, akal dahaga, tak akal hilang dahaga selama-lamanya. Maka orang tu jadi dahaga. Minum air, jadi dahaga lagi. Minum siapa pecah perut dia. Ia biasa minum air ni hilang dah dahaga. Tetapi kerana kena doa kawan ni, minum air kau dahaga siapa pecah dah perut dia. Jadi boleh bersalah-salah boleh. Dan ketiadaan memberi bekas salah suatu daripada keduanya. Nasi itu tidak memberi bekas kepada kenyangnya seseorang. Nasi itu hanya sebab ada bagi Tuhan nak buat kenyang. Kadang-kadang Tuhan boleh buat kenyang tanpa makan nasi. Ya, boleh. Kadang-kadang Tuhan buat makan nasi saja kenyang tak ada. Boleh, tak ada masalah apa. Pada yang lainnya, kedua-dua. Pada yang lainnya sekali-kali. Mana? Sekali-kalinya maknanya al-batata tu. Sama sekali, tidak memberi kesan salah suatu, keduanya sama sekali, itu maksud dia. Bermula bahagi tambatan itu 4 bahagi. 4 bahagian. Tambatan tu kita kata hukum adat ni kita hubungkan ataupun kita tambah 2 benda. Ada dengan ada, tak ada dengan ada Berapa kau pembahagian dia? Ada 4. Pertama, tambah wujud dengan wujud. Kita hubungkan ada dengan ada. Seperti kita tambah ke wujud kenyang sebab ada wujud makan. Apabila wujudlah makan nasi, adalah perbuatan makan nasi, maka adalah kenyang. Ada sama ada. Keduanya tambah Adam dengan Adam, tiada dengan tiada, seperti tambah ketiadaan kenyang sebab ketiadaan makan. Tak ada makan, maka tak ada lah kenyangnya. Tambah tak ada sama tak ada. Dan ketiga tambah wujud dengan ada. Seperti kita tambah ada lapar dengan ketiadaan makan. Wujud dengan ada. Apabila adalah lapar, adanya lapar dengan tidak ada makan. Ada dengan tak ada. Adanya lapar dengan ketiadaan makan. Keempatnya tambah ada dengan wujud. Seperti kita tambah ke ketiadaan lapar sebab adanya makan. Tak ada lah laparnya. Sebab apa? Sebab ada makan. Wal hukmul aqli, dan hukum akal, wallahu a'lam. Ngaji biar faham dulu hukum akal, hukum adat, barulah nak bersaruh kepada orang. Ni kadang-kadang syarah bab tauhid bukan isu dia, nyo jawab juga. Mula jadi mujassimah, mulalah menjisingkan Tuhan, menjiringkan Tuhan. Mana ada benda wujud hak tidak ada jiring, tidak ada jising? Sudah orang ni kata. Mustahil Tuhan tidak berjising, tidak berjiring. Semua benda wujud. Dia kata, bakteria, sel pun ada jiring juga. Kiyah Tuhan dengan sel bakteria COVID ke apa dia dok lah
ilaha illallah dengan cara zikir dia. Ambo ijazah ke zikir la ilaha illallah sebanyak mana hak kita mampu. Ulailah sebanyak mana bidunil adat dengan tidak ada bilangan. Duduk saja sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, kalau boleh la tu 14 harakat, Allah tu 14 harakat. La ilaha illallah. Panjang-panjang. Ada orang kata tak boleh panjang, ikutlah hok mana-mana pun boleh berlaku. Ulailah kalimah la ilaha illallah tu kerana ia merupakan ubat kepada penyakit hati kita. Ngatiklah kalimah la ilaha illallah dulu. Zikir sehingga kita merasai rasa jelira kalimah la ilaha illallah. Hadir ke makna la ilaha illallah. Kita ngaji pada pagi Jumaat tu, ngaji dah bab zikir la ilaha illallah. Apa yang perlu kita hadir ke dalam hati ketika kita sebut la ilaha illallah. Misalnya kita ni orang tak tahu apa, tak mengaji gapo dia perlu hadir ke, iaitu kalimah tauhid, tiada Tuhan yang sebenar-benar, hanya Allah Taala Tuhan yang sebenar-benar. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang sebenar, hanya Allah. Gitu. La ilah. Dalam hati tu sebut lagu tu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bagi kita hok tidak belajar, ngaji ngatik gitu dulu supaya iman tu masuk sikit dalam hati. Apabila siapa martabat lain, makna lain dah pula. Ngatiklah kalimah la ilaha illallah. Tidak menyesal, tidak rugi kita mengatik la ilaha illallah. Cuma ulama menyatakan kalau kita nak tidur, kalau kita mengatuk, afdalnya tukar kepada zikir lain. Kerana takut-takut kita sebut la ilah, rok tidur. Maka kita habiskan perkataan kita dengan tiada Tuhan. Sekata. Lepas kita jenera, kita tak khabar mengatuk. Jadi apabila mengatuk, molek tukar kepada zikir lain, subhanallah ke astaghfirullah. Jangan ngatik la ilaha illallah. Ustaz, bagaimana cara pemakaian penggunaan inai yang dibenarkan oleh syarak pada hari perkahwinan bagi pengantin lelaki? Pakai di 3 jari atau bagaimana mohon pencerahan? Isu inai ni ada isu juga. Ada kata boleh, ada kata tak boleh. Imam Nawawi kata tak boleh. Yahrumu 'ala rajuli, haram atas lelaki. Ni al-khadbu ataupun ihina. Ina bagi kaum lelaki. Ni pendapat Imam Nawawi. Imam Ar-Rafi'i, Imam Al-Mawardi. Imam apa dia lagi tak tahu, tak ingat apa dia dah. Al-Bayan, Al-Imrani tu tak ingat nama apa dia. Beberapa ulama dalam mazhab kita kata inai tidak haram bagi lelaki. Jadi ada orang nak pelaga video hamba dengan ustaz lain. Ustaz lain kata haram ina, hamba kata boleh pakai ina boh ke sunat. Nyo pelaga dah pula. Siapa dia hok pelaga? Bapak jahil. Nyo pelaga pula orang hok mengaji kerana pendapat. Jadi ada pendapat kata boleh. Ada pendapat kata tak boleh. Jadi jangan duk pelagalah. Oh ni kata boleh, oh ni kata tak boleh. Kalau tidak gak, kita akan pelaga Ibnu Hajar dengan Imam Ramli. Imam Ramli kata tak sah, Ibnu Hajar kata sah. Berat pendapat lagu ni. Pas kita nak pelaga Imam dua tu. Dia setara mana? Pilihlah mana-mana. Sebab masing-masing ulama beristihad dan dia akan bertanggungjawab dengan hukum yang ia waktu ambil. Sebab tu kita tak istihad sendiri. Kalau kita istihad sendiri, Tuhan tanya kita. Kalau kita ikut istihad orang, maka Tuhan akan tanya, demo semaya lagu ni ikut siapa dia? Demo istihad sendiri. Dah, ya Allah ya Tuhanku. Lepas tu, ambo ikut Imam Syafi'i. Maka orang Imam Syafi'i akan ditanya, mu ajar kat orang semaya lagu ni? Oh, ya Allah ya Tuhanku. Mu ambil mana? Ambo istihad. Ambo mengaji gini. Kalau kita istihad sendiri, sudah. Dengan alatnya tak cukup. Bahasa Arab pun tak reti apa, hadis pun tak reti, nahwu pun tak reti, balaghah pun tak reti, nasah mansuh pun tak reti. Hok benda ni hok mana dulu, karut kok se kok dah.
Sebab tu kita kalau baca Quran saja, baca hadis, tak semaya belah kita. Tak reti nak lagu mana terupa semaya tu. Kecuali ulama lah mari syarah, kata hak ni jadi rukun, hak ni jadi sunat, hak ni jadi gapo. Nabi tak sebut. Nabi sebut kata niat itu adalah rukun sembahyang. Tak sebut. Patut ulama kata rukun sembahyang mari mana? Kalau kita bukan mujtahid tak sudut fikir pecah kepala tak tobik. Kecuali orang-orang mujtahid yang Tuhan pilih dia menjadi panduan kepada umat. Ni, bak hina lagu tu juga. Ambo ikut kata ulama ya. Salah lah ulama tu. Nak marah-marah kat ulama tu. Ambo ikut dia ya. Ambo tak bukan mujtahid. Bukan hak stay mengaji bejok, pakai Quran, pakai hadis bejok sendiri. Hak tu kalau nak marah ke dia, memang dia sungguh ijtihad diri. Ambo tak ada ijtihad diri, ambo tak reti. Ambo ni kan mukallid. Ambo ni ikut mazhab, ambo ikut kata-kata ulama. Paling kurang ambo akan ambil hak benda dalam kitab. Ikutlah benda tu apa penting, sekurang-kurangnya ada sandaran daripada kitab. Bukan ijtihad baca hadis, baca Quran, pop. Nah, sopo dengan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i pun salah. Dek dia. Nah. Macam-macam manusia. Orang tak sedar dengar dia mengajar. Orang marah dia mengajar. Orang tak suka dia mengajar. Dia kena nak video orang lain. Begitu lah kerja dia. Puas duk saja. Nah. Macam-macam ada manusia ni. Nah. Jadi dalam mazhab kita pakai hina ni lagu mana boleh juga tengok huruf. Jadi tempat kita lagu mana cara pakai hina bagi lelaki. Kalau pakai 3 jari lah. Jangan kiyah dalam kitab fiqh. Hang sebut dah. Kitab fiqh ni kalau kita mengaji, kalau orang Arab tulis dia akan sebut huruf dia. Muka dia orang Arab dia akan turut pandangan tepat dia lagu mana. Misalnya pakai hina di tapak tangan saja ke pakai lagu mana. Tu huruf orang Arab. Huruf tempat kita pakai hina ni contohnya lah 3 jari. Okey 3 jari. Kalau orang Arab kata ni supaya retino. Supaya retino lagu mana? Ni tempat ambo lagu ni cara pakai dia tak jadi orang retino. Sebab tu orang Arab kalau dia tengok pok kita pakai busana Melayu, dia kata supaya retino dah. Pas kita cakap nak pecah baju Melayu kita, baju orang jantan kita. Tempat ni jadi jantan dah pakai lagu ni. Dak supaya retino dia kata. Oh pelik. Pas cakap kita nak ikut jubah ni. Pengajian fiqh itu lain. Sebab itulah kalau nak jadi tok fiqh kena mengaji dengan ulama setempat. Ulama hak tepat tu. Barulah hukum hakam tu menjadi tepat. Kerana contoh dan faham dan uruf setempat dia lebih faham. Jangan petik daripada kitab direct. Contoh bahasa Arab, contoh negara Arab. Pak ni hangpa tak faham. Tempat ni nampak macam tak ada gapo dia. Tapi orang Arab kata tak boleh. Tu benda uruf. Kadang-kadang adatun muhakkam. Ada juga dikira pakar juga, kena nilai juga. Lagu tu. Jadi nak pakai ikutlah tempat kita pakai lagu mana, hukum dia dibenarkan. Hak pendapat kata tak benar, tak boleh pakai langsung. Ibn Hajar sebut dalam syarah Umbat tak silap hamba, sebut lagu tu. Kitab selawat barakah makiyah. Boleh ustaz cerita apa kelebihan dia? Kitab selawat barakah makiyah karangan Maulana Musa Al-Bazi. Mengandungi berapa 800 selawat kalau tak silap hamba. 800 lebih kurang selawat. Kelebihan dia hamba tidak tahu. Hak penting kelebihan berselawat kepada Nabi 1 dibalas dengan 10. Kelebihan dia macam-macam. Tuhan akan beri kepada orang yang rajin buat taat ke Tuhan kelebihan macam-macam. Syurga Tuhan boleh beri macam-macam. Jadi nas secara soreh kelebihan itu tak ada. Tetapi kita akan perolehi kelebihan itu sekalipun tidak ada nas dia. Ingat ni. Dalam bab amalan tak semestinya benda itu ada nas barulah benda itu ada kelebihan. Kadang-kadang benda itu tidak ada nas. Tetapi apabila baca ke apa, maka benda tu ada kelebihan. Tetapi kita tak boleh peganglah takut-takut dengan orang lain kelebihan dia jadi lagu lain. Nak kata nah daripada Nabi tak ada lah bab kelebihan dia. Tetapi selawat ni sangat berkah, barakah makiyah. Apa orang yang tak nak ikut mazhab? Sudah.
Tak ikut mazhab, nak suruh orang ikut dia kali. Dan hanya nak ikut terus Al-Quran dan hadis sendiri. Oh, besok demo. Dan boleh kau kalau kita hanya ikut satu mazhab, iaitu mazhab Imam Syafi'i kita saja. Gini. Masalah orang tak ikut mazhab, kita jangan ikut dia. Dah dia tak ikut orang. Kita tak ikut kau dia. Dia nak mengajar, kita jangan dengar. Engkau dia bukan ikut ulama, dia mengajar ikut kepala otak dia. Jangan ikut. Dia tak ikut orang. Tiba-tiba apabila orang lain nak suruh ikut dia. Tanya orang ajak itu ikut imam-imam, ulama-ulama tak usah ikut. Orang ni ngaruk kecek lagu ni. Demo tak usah dengar kata hamba. Hamba ayat dulu lagi tak usah dengar kata demo. Demo tak usah ikut ahli sunnah jemaah. Hamba nak ikut Wahabi. Tobat lelah hamba tak ikut. Nak suruh ngajar cara demo, tobat lelah dah hamba. Cara Imam Syafi'i, cara ahli sunnah jemaah tak usah ikut. Nak ikut cara Wahabi. Orang lain ni tak puas hati dengan hamba. Nak suruh hamba mengajar ikut cara dia. Barulah hamba akan senyap daripada nak kritik ustaz, nak gapo dia. Selagi mana ustaz tak mengajar cara hamba, cara Wahabi, hamba tak akan selagi tu hamba tak kritik. Macam-macam orang gapo dia nak suruh mengajar ikut cara Wahabi. Wahabi tak saya ikut dengan kata orang. Dia kata mana ustaz ni boleh mengajar bebas gapo dia. Wahabi duk mengajar bebas dalam YouTube tak ada kena blok dengan gapo. Kita hok mengajar betul takut gapo dia nyo. Jadi orang tak ikut ulama, tak ikut nak ikut Quran hadis ni, orang ni tak betul. Tentu dah tak betul. Kerana Quran dan hadis kita terima daripada orang. Kau dia mau terima daripada Quran Nabi Muhammad direct, kau dia mau Nabi. Terima direct Quran hadis. Wahyu Jibril turun ke demo kau apa? Ada hangpa terima dengan hangpa belajar juga. Patut belajar. Orang kau kakah gapo dia ngajar demo tu. Orang. Patut demo ikut dia. Demo kata tak ikut orang. Tak ikut ulama, tak ikut apa dia. Hamba ikut, hamba pilih-pilih. Pilih ikut siapa dia? Ikut nafsu demo kau ikut siapa dia? Dia mana ikut pilih-pilih. Kata hak ni boleh, hak ni tak boleh. Kalau bab ulama hadis hamba ikut. Demo guna sipil gapo? Ulama ni boleh ikut, ulama tak boleh ikut. Demo ikut sipil gapo? Nafsu demo. Kau ikut gapo dia? Demo jahil, tiba-tiba nak nilai. Alim ni, orang alim ni hamba setuju angin. Orang alim tak setuju angin. Demo guna sipil gapo? Demo orang jahil. Nak nilai orang alim. Pelik sungguh demo. Kalau demo sama alim, demo boleh kata, ni orang alim ni sesat. Orang alim ni betul. Tak apa demo orang alim. Setarah dengan dia. Boleh kata hak ni sesat ni betul. Ni demo putus kayu pun tak tahu. Tiba-tiba hak ni sesat. Hak ni kurapak. Hak ni begini. Hak ni begini. Lah ni orang jahil duduk hukum ke. Nilai orang alim. Orang alim ni setuju angin apa? Apa pandu dia. Hak ni tak setuju angin. Guna apa? Nafsu semata-mata. Bukan ilmu panduan wahyu. Tak ada. Nafsu semata-mata. Lah ni tu tengok dalam YouTube duk nilai orang alim. Orang alim ni karuk. Orang alim ni kazak. Orang alim ni dajjal. Orang alim ni kuburiyung. Orang ni syirik, kafir, murtad. Macam-macam. Atromeng. Bahaya belakang. Dia sebut ni. Siapa dia kata? Orang jahil lah ni. Nabi kata akhir zaman akan berlaku banyak fitnah. Maka apabila semakin gawat keadaan semakin genting, semakin serabut kepala otak, maka akan bercakaplah ruwai bidah. Apa dia ruwai bidah? Sahabat bertanya. Iaitu orang bodoh kecek urusan umat. Dia bodoh letak kecek bab umat, bab nak baiki, bab nak penyatuan, bab gapo, bab kembali kepada akidah sebenar. Kecek demo. Demo pernah ngaji? Tak pernah ngaji. Pas demo kecek sedap. Hamba mengajilah slow-slow tafsir. Hamba mengajilah tafsir Jalalain, tafsir Nasafi. Hamba tak pernah jumpa ustaz ngajar. Ana buka muka surat tamu jumpa dah hamba mengajar ada dalam tafsir. Ni buku kau kecek. Ada orang kritik hamba bab dulu ada satu bab. Hamba tak pernah jumpa dalam ni. Dalam tafsir pun tak ada apa dia. Hamba mengaji Nasafi, hamba mengaji Jalalain, hamba mengaji Ibnu Katsir. Hamba belik muka surat tu jumpa dah. Dia mengaji ke apa? Dia menipu. Kan ngaji makan roba. Tu kata jangan makan roba banyak telajak jadilah lagu ni. Jadi jangan kalau orang tak ikut mazhab, jangan ikut pendapat dia. Dia pun jangan dengar. Mungkin dia tak betul dah. Dia tak ikut orang, kita nak ikut dia. Terjun bergaung. Kita dak ikut ulama. Orang yang Allah Taala jamin. Lagu tu. Kalau kita nak ikut mazhab Syafi'i saja terpulang kepada kita. Nak ikut mazhab lain pun tak apa. Asal dalam ahlu sunnah wal jamaah lagi. Jangan duk ikut mazhab Wahabi. Ikut mazhab Syiah. Kau bergabung dia. Tak suruh ikut lah.
Cari mazhab ahli sunnah wal jamaah. Nah, macam mana nak hilangkan rasa marah dan benci? Ingat Tuhan. Kita kalau dah ingat Tuhan, tak boleh nak marah lah kat orangnya. Ingat, kata semua perbuatan dia adalah Tuhan juga geraknya. Maka kita akan hilang perasaan marah dan benci kepada dia. Tetapi kalau kita nampak perbuatan itu muncul daripada diri dia semata-mata, maka kita akan marah dia. Kita akan benci kepada dia. Jadi ingat Tuhan. Sebab tu orang suruh berzikir tu. Zikir la ilaha illallah ko istighfar. Supaya mulut duk sebut nama Tuhan, maka otak akan duk mikir bab Tuhan, hati akan duk ingat Tuhan. Mulut duk sebut Tuhan, otak duk mikir bab Tuhan, hati duk ingat Tuhan. Mula-mula sebut dulu tak apalah. Lama-lama dia akan naik ke otak. Lama-lama dia akan turun ke hati. Ni malah zikir. Tiba-tiba nak hilang perasaan marah, benci, nak ingat Tuhan. Lagu mana tiba-tiba dia mau tak pernah ingat, tak pernah sebut. Apa nak buat kalau kita nak minta maaf pada orang yang pernah kita upak tapi orang tu jauh, orang kita tak kenal pun dia, kita upak seorang, tahu kita kecek tajuk gapo dia tak tahu. Orang tu pun kita main orang duduk di Afghanistan ko, orang duduk di Kongo, tak tahu gapo dia, kita duk upak dia lagu mana Ya kata contohnya apa mengopak kepada artis duk dalam TV. Payah dah nak jumpa dengan artis ni. Pas nak minta maaf lagu mana? Sudah kena minta maaf dengan dia ya. Tak jumpa gak, tunggu akhirat lah. Gitu dah lah. Tak boleh excuse dah lah. Tak boleh kata pakai mudah-mudah, tak boleh. Kita kecek mengenai aib orang, kelemahan orang, berarti kita memalukan dia. Ya tahu tak tahu tak syarat. Ya kenal tak kenal tapi kita telah mengaibkan dia. Kena minta maaf. Boleh qada solat selepas solat fardu bagi penyakit kecing dedah. Ni hamba tak ingat ni hukum ni lagu mana. Boleh qada. Kita kecing dedah, titik semacam kita semaya fardu. Lepas pada tu kita nak qada. Dengan ambil air semaya sama ni nampak gaya ni soalan dia ni. Ambil air semaya tolong boleh qada. Tak kau perlu kena ambil air semaya sekali lagi kau. Maknanya ambil air semaya hamba ni boleh buat sembahyang fardu sekali saja kau guano. Orang kecil dedah. Kau hamba ingat kalau sembahyang sunat tak perlu ulang lagi ambil wuduk, cukup dengan ambil wuduk untuk sembahyang fardu. Tapi qada ni hamba tak ingat. Cek dirilah. Banyak dah hamba jawab. Tolong jawablah. Badi-badi jawablah. Nak tanya apa ada banyak jenis qiraat Nabi Muhammad ni baca dengan qiraat gapo. Mohon pencerahan. Qiraat ni dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sebut Al-Quran ni diturunkan dengan 7 sab'ati ahrufin. 7 huruf. Apa maksud 7 huruf? Ulama-ulama ulumul Quran syarah maksud 7 huruf ni gapo. Ada kata 7 qiraat, ada kata 7 jenis bahasa, ada kata 7 goni, macam-macam. Antara maksud 7 qiraat adalah 7 qiraat. Jadi Nabi baca, Nabi baca menurut tempat. Kadang-kadang kabilah ni dia kecek lagu ni, maka Nabi pun baca dengan gaya bahasa Arab dia, dialek dia. Maka Nabi pun baca. Panggil di qiraat lagu ni, qiraat lagu ni. Maka hak masyhurnya 7 qiraat. Maka katanya Sufyan As-Sauri dah tak silap ambolah. Sufyanus Sauri ataupun siapa dia tak ingat adalah. Dia kata siapa dia bacaan Al-Quran yang paling mirip dengan bacaan Nabi adalah bacaan menurut qiraat Ibnu Amru. Ibnu Amru. Riwayat Ad-Duri. Dia banyak imalah lah sikit. Ada kata qiraat tu masyhur di dunia dulu. Dulu qiraat ni kerana katanya siapa dia tak ingat. Sufyan bin Uyainah ko Sufyan bin Sauri tu dia kata siapa dia nak baca Quran serupa dengan bacaan Nabi maka baca menurut qiraat Ibnu Amru. Tapi kebelakangan ni naik pula qiraat Hafsin kok kita dok baca. Asim daripada waktu qiraat tu. Jadi boleh baca mana-mana hukum dia sah kerana qiraat 7 ini qiraat mutawatir. Apa maksud qiraat mutawatir? Sanad dia bersambung kepada Rasulullah dan tidak menyalahi ilmu nahwu. Ada qiraat menyalahi ilmu nahwu tapi Nabi baca lagu tu. Nak kata lagu mana? Maka jadi qiraat peringkat sahih dan ahad dia panggil tu cara mengaji qiraat lah. Rakaat pertama saya makmum masbuk, rakaat kedua tu boleh tak saya baca doa iftitah. Habis dah masa doa iftitahnya jangan duk bacalah. Doa iftitah ni apabila kita baca bismillah tu. Bismillah tak boleh habis dah lah.
habis dah waktu sunat membaca doa iftitah, maka tak perlu baca. Nak minta ustaz nasihat mengenai kesedaran sembahyang. Ada orang semaya subuh tinggal tidurlah, lepok pagi-pagi duk main game lah apa dia. Gini. Manusia ni kita kena dakwah dia lah. Kadang-kadang kita punya ada juga terlepas subuh jaga-jaga. Tetapi kita jangan buat wirid tinggal semaya ni. Nya terlepas tu nya ada jaga-jaga kalau kita perikat lagu ni tok istiqamahnya ada lah letih kau apa dia. Tetapi kita jangan buat rutin. Jangan kita buat tabiat diri kita ni tinggal semaya. Terlepasnya ada. Nah, maka kalau kita tahu dengan kita main, kita tidur lewat, kita terlepas semaya subuh, maka haram kita tidur lewat. Haram kita duk main game tu. Nah. Lagu tu. Nawi kesedaran lah. Oyak penting semaya. Oyaklah gapo-gapo dia, oyak kata semaya ni kalau kau tak semaya ni masuk neraka. Oyaklah kecek macam-macam nah. Adakah dikira mati syahid jika seorang dibunuh oleh orang yang akidahnya telah terpesong dan sesat? Contohnya Wahabi bunuh Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya lah. Jangan seru hati nak kata bila masuk hamba buat contoh dia panggil macam Wahabi di tanah Timur Tengah ni kan. Buat dia cari Ahli Sunnah wal Jamaah tasawuf lagu ni tembok bunuh lagu ni. Apakah dia kira mati syahid? Ya, mati syahid. Setiap orang mati dengan cara zalim itu dapat pahala mati syahid akhirat. Dunia tak boleh kena mandi supaya tolong. Apa maksud orang tidak beramal dengan ilmu? Kalau tak beramal dengan ilmu adakah ditanya di akhirat? Ya. Kita ada ilmu tiba-tiba tidak beramal. Pelik sungguh. Paling kurang sekali dalam seumur hidup. Sebab tu katanya Imam Nawawi dalam azkar tak silap hamba kita azkar, dia kata kalulah mu jumpa satu kelebihan, hadis ni sahih qada kau gapo, mu beramallah sekali. Mudah-mudah terlepas daripada tuntutan kata tak beramal dengan ilmu. Beramal sekali tak apa dah. Tasib beramal semacam. Kenapa Al-Imam As-Subki dan Ibnu Rajab menolak fatwa Ibnu Taimiyah? Bukan dua orang ni saja ramai orang tolak fatwa Ibnu Taimiyah. Sebab apa? Sebab dia ni kontroversi. Dalam seramai-ramai orang alim daripada umat Nabi Muhammad, antara orang alim daripada umat Nabi Muhammad ni Al-Imam Ibnu Taimiyah. Dia ni orang alim tetapi dia kontroversi sikit. Maka janganlah kita pilih orang-orang kontroversi lagu ni. Ramai lagi ke orang alim ulama hak tidak kontroversi. Cari hak itulah lagu tu. Nak kata hak dia salah tu banyaklah. Hak tu rujuk sendirilah kitab dia. Kesalahan Ibnu Taimiyah di dalam bab fatwa dia sama ada menyalahi ijma' dalam bab fiqh, dalam bab tauhid, dalam bab tasawuf, bab gapo, macam-macam dah ulama karang. Bagaimana cara pengikut ajaran sesat bertaubat? Adakah perlu mengumumkan taubat mereka atau cukup buat senyap-senyap? Gini. Kalulah ajaran sesat dia tidak kaitan dengan orang, maka dia taubat gitulah. Tapi kalau dia pernah mengajar ajaran itu sesat, maka dia kena beritahu semula. Kenyataan saya beri itu adalah sesat. Jangan ikut masuk neraka. Misalnya apa-apa Wahabi nak taubat misalnya. Agak-agak lagu tu lah. Misalnya kata saya mengajar dulu Tuhan berjiring, Tuhan berjising, Tuhan gini. Tak boleh goni, tak boleh gotu, bid'ah lah, kafir, murtad lah, kuburiung lah. Hamba tarik semula kenyataan ini, saya bertobat, saya kembali kepada ajaran ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. Contohnya lagu tu. Ustaz, bagaimana cara nak melupakan memori yang tak molek? Ada shortcut tak? Gini ambil tuku katok di kepala. Hilang ingatan tu. Semua ingatan hilang. Bagi hospital. Tu molek lagi. Mana boleh? Sebab itulah memori kita ini akan dibuka sekali dalam hidup kita. Iaitu ketika kita nak mati. Wa antum hina izin tanzurun. Kamu ketika wa iza apabila ruh balagatit tara, apabila naik ke halqum. Ghar-gharah dipanggil. Maka Tuhan buka habis memori hak kita pernah buat ya kenapa? Jelas. Dulu ni kita tak ingat lah mana. Hak mari kita tak ingat lagi mana kita buat dia. Kita buat apa? Mari tak jelas lah mana. Tapi ketika nak mati kita boleh tengok belakang. Nak lupa lagu mana tak tahu. Kadang-kadang maksiat ni kita ingat supaya kita rasa menyesal. Supaya kita tidak rasa bersih diri kita. Sekalipun hamba dah taubat dah, saya dah jadi baik dah, tetapi apabila kita teringat dosa kita, aku ni malu tak bersih lagi. Kalau kita lupa kepada memori tak molek ni,
Maka kita takut, kita rasa kita ni terlalu bersih. Rasa tak Allah tak ada dosa. Tak ingat belakang tu. Semua maksiat kita buat seolah tak ingat. Maka kadang-kadang teringat kepada dosa tu satu kelebihan juga. Nah, gitulah. Minta ijazah selawat Jibril, ambil ijazah ke selawat 1000 kali dengan lafaz sallallahu ala Muhammad. Lepas subuh amal 1000 kali sehari. Ada hadis menyatakan kelebihan berselawat 1000 kali. Bukan selawat Jibril lah, lafaz sallallahu alaihi Muhammad lah. Lagu tu. Wallahu a'lam, al-Fatihah.